Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke episod terbaru Apa Cerita, episod versi Raya, tetapi dalam mood thriller. Kepada mereka yang ingin mendapatkan info tentang Apa Cerita, dan pada mereka yang baru sahaja discover live di TikTok Apa Cerita, korang boleh layari kami punya semua social media, iaitu Apa Cerita. Dekat Twitter tak ada kan? Twitter Tak ada. Instagram, TikTok dan juga YouTube. Yes. I will guess do my job, but what I'm going to do, I am just sitting here. Yes. Oh, terima kasih kepada SYFQ kerana memberikan Abang kau Sila Ijat, sila buka apa? Buka apa? tali pinggang. No, okay. Kroni tu. Bro, apa ada beat? Dia tak tahu dia yang ada hip hop punya. That kick goren. Apa yang kita selalu Dia siapa yang join? Ni bukan yang cerita lagu hantu apa Nak kau buat je apa Spooky sound. spooky Cuba. sound effect. Oh, macam tu nanti. Sadiq Hamidon, ni edisi raya ke? Betul, edisi raya, tapi edisi raya versi langgar. Aku tukar lagu. Okay, buka lagu. Oh. Skip ad. Skip ad. Aduh. Cakaplah dulu. Okay. Kita kena apa yang kita nak sembangkan tadi, macam seram sangat je ni. Okay, sebenarnya kalau anda semua tahu, Oh. apabila Okay, kita okay. apabila kita Buat loop. bercakap Tak, pasal ni memang panjang. bercakap pasal raya ataupun puasa, sinonimnya kita akan tahu bahawa jin dan syaitan akan digari. Dan Tak, aku teringat ni. Tepung roti canai yang diadun dengan minyak. Senario pula. Seperti tari era Fazira. Yeah. Itulah Dalam namanya. iklan shampoo. Itulah namanya roti canai. Roti. Ada lain apa? Canai. Kembali kepada topik kita. Sebenarnya kita nak ambil vibe yang macam, betul ke masa puasa ni Setan diikat. setan diikat? Setan memang diikat, tetapi jin Tak tahu. wallahu alam, We kita never tak know. tahu. Sebenarnya ada beberapa pandangan yang aku pernah baca. Betul. Sebenarnya mereka jin specifically tak diikat, tetapi mereka lemah di bulan puasa. So yang menjadikan mereka lemah tu basically sebab ibadah puasa kita lah. Kita menahan lapar, menahan nafsu. So benda tu backfire kepada mereka untuk menjadi lemah. Betul. So kalau korang nampak dia masih, walaupun di bulan puasa dia masih lagi berperangai setan, mungkin kadam dia kat hamba dia masih dia kata okay, kau relax ke. Ataupun dialah jin yang sebenar. Boleh Ya, jadi setan. sebenarnya. Dan yang boleh jadi sebenar. juga sebenarnya syaitan yang level-level atas. Oh. Uish. Yang diikat. Ada betul. Yang diikat ulama kata setan dia level atas. Betul. General. General dia. Nak tahu tak siapa yang ganti tempat level atas? Siapa Kita. Bukan kita. Hang. Kita tak berpuasa semua tu kan. Yes. Kita lagi teruk daripada setan. Tapi ada masih bulan puasa masih ada lagi kes yang Yes, kita dengar. betul. Orang Sebenarnya yang ada histeria. penampakan. ada cerita. Yes, Penampakan. penampakan semua ni betul ada semua. Jadi sebenarnya kita nak menyelami, adakah betul sebenarnya kisah-kisah, ataupun adakah betul bulan puasa ni tak ada gangguan? Aku nak ambil vibe sikit bulan puasa dan seram. Raya dan seram. Ialah satu short film yang lama dulu, Kuih Bangkit. Oh, tahu. Kuih Bangkit. Kau boleh tengok? Bukannya malam selalu rumah balik I know what you did last raya semua tu. Oh, okay. Bukan, dia ada short film dekat YouTube, Kuih Bangkit. Itu Dia seram? kau bayangkan raya ni nak raya, Okay. dia buat vibe seram. Rare 2019 2020 macam tu. Power lah. Kalau korang pergi check dekat YouTube, cari Kuih Bangkit Cerita hantu? Yes. Pelakon dia apa? Pelakon dia Farah Dia, Ahmad. dia hantu dia bukannya thriller. Hantu lah, sebab last kali hantu. Sebab kan mak dia mati. Spoiler, mak dia mati semua kan. So cari lah, korang cari. Dan korang boleh bayangkan tak, raya, orang nak seronok happy raya, tiba-tiba ada thriller dan horror. Yes, go for it. Dan lagi satu, korang boleh tengok cerita ni, cerita hantu lagi satu. Mungkin lah sebelum kita masuk Raya. Cerita hantu yang ada ni. Nama cerita dia Nak Balik Raya, daripada Johan dan Zizan. Ada satu scene tu, diorang nak berbuka puasa di satu Komedi kedai. seram lah.
Tak, dia tak ada komedi seram pun. Dia cerita komedi. Okay. Nak balik gaya. Tapi tiba-tiba termasuk. Dan benda tu sebenarnya dia pernah jadi topik bualan masyarakat. Kenapa tiba-tiba ada hantu kat situ bulan puasa? Dia masa tu dia orang makan kat kedai. Tak, ini memang cerita hantu ke atau No, cerita kelakar. Tapi dia buat satu scene tu yang buatkan macam kita rasa terpinga-pinga. Macam, apa sebab ada scene hantu pula ni tiba-tiba? Raya kot, tengah puasa kot. Okay. So dia macam lepas tu dia punya nak kata dia punya scene tu, Johan dengan Zizan nak pergi makan satu kedai. Lepas tu dia dapat satu kedai, dia duduk. Pasal Ali cakap ada seorang akak tu, nak makan apa? Bagi saya mi goreng dengan air suam, tak nak alkohol. Tadi Zizan punya style lawak Lepas tu baik. Lepas tu masa bila dia nak hantar makanan tu, hantu tu pegang belakang, dia punya badan belakang, duduk belakang tu kan. Lepas tu Zizan macam rasa sejuk. Dia tengok hantu Johan, Allah. Lepas tu Johan pun tengok Allah. Lepas tu dia buat lawak kan. Dia nyanyi lagu apa apa? Iman adalah Johan nyanyi lagu tu tu Zizan dia buat beatbox kan. Lepas tu Johan ya makcik, saya lari. Macam ada orang panggil dia. Lepas tu esok lepas tu dalam cerita tu dia hot tahun berapa dah. Orang buat lah macam discussion. Apa hal ada cerita ada hantu? Betul ke tiba-tiba ada hantu ni? Ada hantu. Tengah puasa kot. Dia orang nak balik raya. Masa tu dia orang on the way nak balik ke Pahang. Nak balik ke Perlis. Nak balik kampung tapi jumpa hantu. Itulah. Try tengok nak balik raya. Tapi sebenarnya dia kelakar je cerita dia. Komedi. Tapi cuma dia like macam ada scene. Scene yang macam tu Okay, kita masuk ke vibe Hanif, pengumpul cerita hantu. Okay, sebab kita request untuk ni tak main-main lah. Ni betul-betul ni. Ni bukan mengarut macam kita buat kat podcast yang lain lah. Sebab tadi kita request untuk kita cerita sikit lah pengalaman dekat UiTM Belendu. Sebab aku dulu UiTM Belendu tourism. Aku memang tourism lah sebelum masuk Mescom kan. Okay, aku ada disclaimer sikit tau. Okay, dia boleh jadi cerita ni dia bercampur-campur dengan fiction, tapi boleh jadi benda ni betul lah. Tapi ada unsur tokoh tambah. Ada unsur tokoh tambah untuk menaikkan rating podcast kita. Okay. Sebenarnya macam ni. Kalau dekat UiTM Belendu, kita faham semua universiti pun mesti ada kisah seram dia sendiri. Betul. Dan aku rasa dekat UiTM Belendu ni, dia setiap college, kita panggil asrama tu as a college, dia ada penjaga-penjaga dia sendiri. Maksudnya ini ada penjaga jin lah. Macam dia menjaga kawasan-kawasan. Penjaga jin? Kita boleh consider jin lah. Dia daripada alam jin lah penjaga. Aku ingat fellow. Dia ada juga fellow, tapi dia ada juga yang jaga, lecturer lah jaga. Tapi ini kita panggil alam lain. Dia ada kawasan tu sendiri. Wow. So kalau kita tahu macam asrama ataupun college aku ni, College Tun Perak. Kita panggil College Tun Perak. Dia adalah kawasan yang baru dibuka. Sebenarnya kawasan tu bukit lah, bukit-bukit, kawasan yang macam tak pernah diterukai. Selalunya kalau macam proses nak buat bangunan, dia kan pasang cerucuk. Jadi bila pasang cerucuk tu, tanah tu kadang-kadang tu bila nak diketuk ataupun nak dicucukkan tu tak dapat sebab ada ada penempatan dekat situ. So kalau kau nak, kau kena deal dengan benda tu, nak minta kebenaran dan sebagainya. So bila minta kebenaran, dia bila kita nak minta kebenaran, si yang belah jin tu akan bagilah, kau kena bla bla bla, kau kena bla bla. Jadi benda tu bila yang perjanjian tu dibuat oleh developer tersebut. Jadi bila developer tu aku dah buat bangunan, aku dah belah, lantak kau lah. So perjanjian tu terbengkalai. Jadi yang menerima efek itu adalah mereka-mereka student lah. So dia kisah hantu ni macam ada pernah satu dulu lah. Time tu 2013. Sebenarnya sebelum aku ni banyak je kisah-kisah, tapi aku bercerita time aku je lah. Kita orang ada macam kita panggil college day, hari college, di mana semua college perempuan, takut korang keliru, college tu asrama takut korang macam terconfuse pula. Kita ada buat pertandingan haka dan seni tari. So setiap college tu dia akan buat haka. Kita faham lah kalau haka ni kan macam untuk orang-orang main rugby, kita budaya yang macam naikkan semangat. Dan benda tu of course lah ada pemujaan sedikit. Dan benda macam tu, ada satu ketika tu aku tak pastilah, aku rasa macam ada satu part tu mereka terplay lagu Ulit Mayang. Sila bro. Boleh ke kalau kita nyanyi sekejap? Jangan. Saya pun takut juga. Kena sampai habis bro. Saya pun penakut juga, jadi kena faham.
Tapi aku yang kejadian Ulit Mayang tu sebelum aku masuk Lendu, dulu pun ada juga. Time tu dia kata dekat Tasik Fatimah, Tun Fatimah. Dekat situ ada Tasik Tun Fatimah lah. Dekat UiTM Lendu pun ada juga kisah dia. Tapi kisah aku ni dia rentetan seterusnya. And then ketika itu aku cakap based on realistic lah. Bila ketika lagu tu dimainkan, angin dah start tak best. Longok. Dan kita kena faham satu benda dekat dalam community UiTM Lendu student, ada yang student dalam keadaan yang at the lowest point, tengah depressed, ada yang tengah on period, khususnya perempuan. So itulah golongan-golongan yang memang targeted vulnerable untuk di hysteria lah. So bila dah keadaan dah tak terkawal tu, diorang semua masing-masing balik asrama. Time tu lah, masa nak balik asrama tu lah, setiap college ada Hysteria, betul. Setiap college dia ada daripada college lama dengan college baru. Macam aku kiranya aku ni part 1 lah masa tu lah. Part 1, part 2, college baru pun ada juga. So dia punya orang kata dia bukan kemeriahan lah, kesesaraan tak juga. Kekerasan? Suasana tu jadi chaos lah pada malam tu. Tapi alhamdulillah sebab dalam kalangan student tu ada juga yang jadi Ghostbuster. Ada, kita ada team Ghostbuster kita. Dan pintu nanti kita akan paranormal activity lah. Ada standard lah. Dia macam just nak bagi jangan kacau. Sebab kadang-kadang tu macam kebanyakan ni diorang target-target ni, dia lah kat situ kan banyak. Kita kan berkongsi kehidupan dengan jin kan. Jadi nampak dia ni macam senang nak masuk lah, masuk. And then ada juga dia ada saka dalam keluarga dia. activated lah. Saka tu bergaduh dengan penunggu dekat situ pula. Activated lah dia punya saka tu. Yes, dia faham betul, setuju. Sebab kadang-kadang tu ada juga kawan aku ketika yang tengah meriah tu, dia bila dia berjumpa dengan someone yang ada saka, dia macam kita macam magnet, dia macam zing, dia macam nyari. Dia rasa macam bingit. Bila lalu je dia ada frekuensi dia yang macam dia tak boleh nak tahan. So bila tahan dia dah start meracau. Ada satu part tu that one habis satu malam, okay, settle. Ada satu lagi kisah, boleh cerita lagi kan. Ini aku tak akan disclose lah siapa dan sebagainya, tapi dia related dengan saka dia meracau dan berlawan dengan tempat dekat situ. So saka dia macam pelindung dia lah. Pelindung dia. Tapi biasalah, kita faham kalau pelindung dia dan saka dia tu dia cakap okay, kalau kau nak, dia gaduh dengan penunggu dekat area situ. Dia kata kalau kau nak, jom gaduh dalam badan tuan aku. Mana boleh macam penat lah badan kan. So benda tu kita orang, aku ingat lagi masa tu dia yang si sakit tu, yang saka duduk dalam kereta. Dia memang kalau ada time-time dia, kita faham lah, time dia penat, dia benda tu akan start ganggu. So ada sini aku tengah main pingpong ni, main pingpong dekat dekat koridor dekat college tu lah. Dia parking dekat depan tu. Dia parking dekat depan diorang pingpong. Okay, dia tengok dia panggil nama, dia senyum lah. Lepas tu yang seramnya, dia senyum lain macam dalam kereta. Okay, dia tengah main pingpong. Dia tengah main pingpong. Lepas tu dia senyum macam tu. Holy crap. Lepas tu main macam damn it, dia macam senyum. Dia senyum macam, kau boleh bayangkan senyum macam creepy lah. Creepy. Okay, dia senyum. Dia dah okay, kita orang dah dalam grup WhatsApp dah cakap dah standby. Kita standby macam ni tau. Sebab dia suka bawa badan tuan dia tu ke hutan, belakang hutan. Dia suka bawa kita tahulah apa yang berlaku dalam hutan tu. Dia mencederakan diri ke apa kan. So kita nak standby supaya dia tak masuk ke dalam hutan tu. Okay. Kita bukan standby, takut dia orang memang cuak lah, tapi takut dia lari. Dia orang letak aje pingpong tu, dia orang nak pergi belai nak kencing kan. Masuk pergi ke tempat balik, pintu kereta dah terbuka, dah hilang. Alamak. Holy crap. Bila start hilang tu lah, okay, masing-masing sebab kita orang punya college tu dekat dengan surau. So dia orang dah cakap okay, nak tak nak semua kena kosongkan asrama, semua duduk dekat surau. So kita bawa yang dirasuk, yang dah start sebab dia punya dah trigger benda tu, kita orang dah bawakan dia ke dalam surau lah untuk dia baring, untuk kita settle. Benda tu surau ialah kubu lah. kira lebih kurang macam kubu lah. Sebab kita kena faham kadang-kadang tu okay, fun fact tentang benda tu, kadang-kadang benda tu dia okay, ini that one pada zaman aku. Aku balik sikit lah ke zaman sebelum aku. Ni sisinya cerita lah. Ada juga time tu okay, dia cakap dia tunjukkan bilik-bilik
orang yang tak bilik-bilik student yang tak bersih dan ada air mani. Oh, okay. Kalau kau kaki melancap, kau melancap tak mandi wajib, you ada sasaran one lah. That one ketika itu. So dia tunjuk bilik so dia macam orang yang kena rasuk tu bagi tahu. yes, betul. Dia buka aib orang tu. Tapi tu zaman tu lah. Masa tu aku bercuak kita student. Kita kan mungkin kita pernah experience benda tu kan. Kadang kita kena make sure kita bersih. And then benda tu pada zaman back to sini aku just bagi tahu dia punya surface. Mungkin ada cerita yang lebih spesifik. And then ada lagi aku satu cerita lagi best. Dia pernah dia ni kira Ghostbuster jugalah dekat dalam college aku tu lah. Ada satu ketika tu ada orang datang dekat dia, tarik dia dalam keadaan marah. Dia pun tak tahu sebab apa, tiba-tiba. Sebab kadang-kadang dekat college tu, kat Korea tu orang jual-jual sausage, orang jual-jual makanan macam malam-malam kan. Dia ingatkan orang yang jual, tapi dia macam cara berlari tu, hentakan tu macam keras. Dia masuk bilik, dia jumpa dengan senior tu. Dia macam dia berdiri. Kau tahu tak macam kalau orang main bola kan macam kopal macam something kampung kan. Tolak-tolak. Dia buat macam tu juga. And then dia ketika tu dia tunjuk dekat belakang kena macam bilik asrama belakang tu macam tingkap kan. Belakang tu macam semak-semak. So bila dia tunjuk tu, dia bisik-bisik. Dia bisik-bisik. Dah bisik-bisik lepas tu yang Ghostbuster budak tu macam cakap lepas tu dia belah. Settle. Lepas tu kita orang tanyalah apa yang dia bisik tu. Dia cakap dekat belakang tu ada pasar malam. Kita cakap pasar malam. Dia macam dia tahu pula pasar malam apa. Macam ni dia kata jin tu dia nak ajak orang tu pergi pasar malam dia. Which is pasar malam dia ada jual beli. Tapi dia kata jual beli bukan jual beli makanan manusia. Dia jual beli kayu-kayu. Barang-barang dia kata dia nak mengajak. So tak tahu macam benda tu macam random. Dia kata random. Apa tu yang kelakarnya orang Ghostbuster kata tak boleh, aku ada assignment. Tak boleh, aku ada final test kena study priorities. Lepas tu dia macam kau belah sebab ni bukan dunia aku. Dia belah tak dia tolak, settle. Bagus Itu antara cerita momen kecil. Ini aku nak go to dia momen yang agak besar sikit lah pernah berlaku lah. Time tu cuti raya Cina. Memang fuck lah. Sebab selepas kejadian tu aku tak balik babe. Aku kan duduk Ipoh. Memang aku tinggal 2 orang dengan member aku Mok. Cerita macam ni ada satu ketika tu budak-budak lelaki lah, biasalah. Mereka ni bermain-main tanpa ada ilmu yang sekuatnya. Tiba-tiba dia kita faham lah, dia buka silat yang ada bunganya yang memanggil benda tu datang, menjemput. Aku tak pasti benda ni fiction ataupun tidak, tapi seperti yang dikabarkan benda tu datang daripada jin negara seberang katanya. Dia terbang. Aku tak tahu lah impact dia macam mana. Jadi bila datang tu dia rasa macam aku ni kenapa aku dipanggil kan? Kau sewenang-wenangnya panggil. So bila dia panggil tu yang membuatkan benda tu jadi seram, dia panggil, dia tak pergi ke budak tersebut. Dia pergi dekat Tasik Fatimah. Tasik tu Fatimah lah presiden tu. Dia pergi tu, dia kata dia deal lah dengan benda tu. Dia kata deal lah, kau kenapa kau panggil aku ni? Kata mana ada kita orang panggil. Dia bagi benda tu. Sebab kebanyakan conversation tersebut, dia macam aku cakap tadi lah, selepas dia kita orang dah tahu benda tu jadi, semua akan berkumpul dekat surau. So bila buka surau tu, diorang klasifikasikan benda tu sebagai jin pintar. Jin pintar ni dia pandai lah. Dia suka bermanipulatif dan dia suka borak-borak. Dia tak suka macam senang-senang, dia suka borak-borak. So antara intipati yang aku sempat dengar, walaupun aku dalam state penakut ketika itu, dia kata kita orang yang kena rasuk tu, yang seru tu lah, dia baring kat sebelah dekat tengah-tengah. So kita orang dalam ni lah macam biasalah, baca Yasin, baca. Dia seru tu saja lah, seru lah. Aku rasa macam aku cakap dia lah, dia macam sengaja bila buka tak reti nak tutup. Benda tu kan. So antara intipati yang aku masih ingat, dia cakap tempat korang ni kotor. Tempat korang ni bercahaya, dia kata. Bercahaya. Dia kata kenapa bercahaya? Bawah tu penuh air mani. Dia kata macam tu. Dia kata kaum aku pun tak macam korang lah.
Tapi satu benda kita kena clear kan, diorang ni memang jenis manipulate. Sebenarnya tak ada apa benda tu, mungkin tak ada apa benda tu, tapi dia sengaja jargonkan benda tu. Apa? 10 cakap 9 9 cakap 9 je boleh percaya. 10 boleh percaya. 10 tak boleh percaya. So dia sengaja. Kita orang macam lain, sebab lain nak bagi habiskan je. Dia macam nak kena, dia marah lah, kenapa kau panggil aku tapi kau tak tutup dan sebagainya. So kita orang cakap, okay, boleh tak yang studi-studi senior tu lah, Ghostbuster tu, dia cakap, okay, boleh tak kalau nak belah lah. Dia kata boleh. Oh boleh, tak bersalah. Korang kena buat perjanjian dengan aku. Oh pula Subuh kena 2 saf. Dia kata macam. Tapi Wah. Alah, aku rasa macam ya betul. Jin Islam lah. Tak, dia macam ni. Kita kena faham, Jin ni dia sengaja buat benda tu. Kita beribadah bukan kerana Allah, tapi beribadah kerana dia. Macam lah. Itu muslihat, typical muslihat. So yang Ghostbuster tak boleh, kita orang tak boleh deal benda ni, sebab kita orang tak akan ikut benda ni. Dia dah dia jin pintar. Dia kata jin ni. Lepas tu ada satu part lagi yang kita orang takut juga. Ada sama tu yang baca surah Yasin. Dia kata kau baca ni, aku lagi power lah baca daripada kau. Itu kita kalau ikut dalam diorang kata itu jin yang jin pintar, jin suka borak. Dia bukan jin yang macam kau attack ke apa, tak, dia bukan macam tu. So selepas beberapa discussion, okey lah, dia kata kita belah, aku belah lah. Tapi ada, yalah kita tahulah dekat di situ pun ada juga student yang boleh melihat ketika mana tengah proses diorang nak keluarkan tu, dekat luar tu ada bertenggek, ada, dia kata lembaga hitam berbentuk kelawar. Dia kata macam tu. Aku tak tahu dia nak kata goreng ke, nak menipu ke, tapi kita tahu, kita yang tak tahu ni percaya je lah. Percaya je lah. Dia kata ada bertenggek menunggu. Aku tak tahu dia macam panglima ke apa, kita tak tahu kan. So settle je benda tu, dia tarik. Tapi kan aku time tu kan, aku tak tahu sebenarnya penggunaan garam tu valid juga dalam Valid penggunaan garam. Dia macam biasa, dia ada macam sikit lah dia punya sakit aturan dan semua. Bagi garam, then dia dah keluar, settle. So itu antara kenangan lah, antara kenangan memori-memori kat Yotai Lendu lah. Tapi kebanyakannya aku nak cakap, punca dia, kita faham semua tempat ada jin dan syaitan. Cumanya bila kita tengah dalam keadaan macam Aika cakap, vulnerable, kita keadaan yang stress lah, final exam, benda tu akan senang masuk. Yang paling complicated macam saka daripada keturunan dia datang bergaduh dengan tempat tu punya penunggu. Damn. So untuk antara cerita-cerita yang selalu berlaku lah. Sebelum ni aku pernah dengar satu cerita pasal UiTM Lendu ni, yang kes histeria beramai-ramai. Itu aku rasa zaman aku yang itulah dia. Cuma aku rasa back to zaman ni Blue Ashraf. Blue Ashraf zaman dia lagi banyak. Itu aku rasa kalau korang dapat invite dia memang dia storytelling lagi padu, sebab zaman dia lagi banyak. Zaman dia lah yang korang ketuk pintu cakap bilik kau tak bersih. Zaman dia. Zaman dia. Itu memang zaman aku tu yang tadilah yang dia tersilap panggil. Baik Anwar tak ada. So sah bilik kau kena. Ya, dia Kau okey tak? Handia benda ni. Okay. Sebab diorang memang tegur bab-bab kesihatan. Remang tu. Terugur bab kesihatan. Sorry. Kesihatan, kebersihan. Bila dia cakap macam, aku rasa dia saja cakap, korang ni buang benda ni, kita orang pun tak buat macam tu lah. Aku ingat lagi benda tu dia berlega-lega lagi. Dia menjerit masa tu lah. Dia kan suka berdebat. Jadi bila dia cakap untuk aku dah, time tu pun, yelah kita pun remaja masa tu kan, aku dah cuak jugalah. So aku pun ingat balik, tidak kita boleh nampak lah housemate kita tiba-tiba yang tak semayang, tiba-tiba semayang. Kita nampak tiba-tiba semayang, sepatutnya semayang 4 rakaat, semayang 2 rakaat. Aku tak tahu semayang sunat apa tiba-tiba kan. Semayang sunat untuk protection, kita tak tahulah. So kios tu macam tu lah berlaku. Itulah lepas itu aku rasa malam tahun baru Cina masa tu. Sebenarnya aku memang plan tak nak balik, tapi aku dah pisang pula dah jadi macam tu. Kita orang esok itu satu hari tu kita orang keluar tak nak aku itu seram aku. Buat apa kan, nak layan benda macam tu kan. Ada tak kes-kes waktu bulan puasa? Bulan puasa yang besar tu bukan pada bulan puasa, tapi histeria tu ada juga. Histeria ada lah. Aku pun selalu dengar histeria banyak ada jadi dekat bulan puasa. Specifically college perempuan lah. Sebab kita faham college perempuan, yalah kadang-kadang tu student kita ada yang stres, ada daripada keluarga diorang. So benda tu suka ngikut. Tapi aku rasa overall
Yang besar tu time aku tu je. Lepas tu kita orang, batch kita orang, aku rasa keluar dalam 2016, 2017, dah kurang dah benda tu. Sebab masa tu United Lendu dah haramkan haka. Dah tak ada haka. Oh ya? Dia dah haramkan haka. Sampai haramkan Sebenarnya basically bagi aku, haka tu bukan elemen, Seronok je. bukan elemen utama pun. Sebab kita orang customizekan haka tu ikut ayat kita sendiri. Ayat tu macam tak ada pemujaan pun, ayat semangat. Ada, tapi ada certain college yang betul-betul ambil daripada black, all black. Ulu Mayang tak ada. Ulu Mayang tu itu time tu aku rasa macam dia nak buat, dia macam side show sahaja. Sebab yang kalau college perempuan dia bukan haka, dia panggil seni tari. Dan seni tari tak ada elemen-elemen tu pun. Aku rasa kebetulan malam tu mungkin student stress kot. I mean like benda tu suka bila kau ada satu upacara ataupun satu performance menari, dia rasa macam, oh, you are welcoming me. Okay, here I am, aku datang. So aku rasa dia one of it bukan diharamkan, dia buang terus haka sebab satu, wasting time. Kadang-kadang student bila UiTM ni kan kita ada banyak program, jadi mungkin ketika itu pentadbiran rasa macam korang fokus study je lah. Tak payahlah nak ini lagi, nak ada event lagi. Mungkin tu alasan-alasan ni lah. Apa jadi kalau kita buka Uli Mayang sekarang? Jangan buat bahaya kau. Cuak. Orang pertama yang bersuara cuak ialah Anwar. Aku orang kedua takut. Yes. Sebab Anik banyak kali lah dia shoot Bros and Mike dekat sini dalam bilik tu. Lepas tu Anik cakap geng-geng Bros and Mike, diorang dengar. Dengar. Aku tapi aku cakap diorang, aku rasa diorang yang problem. Kita okey. Tak bersih kot. Kisah dengan Hakim. Tapi pengajaran aku nak cakap sini, okey, kita faham benda tu wujud, tapi in terms of kita manusia, kebersihan tu jagalah. Penting. Kerana benda tu, kebersihan ni kena clear lah. Kebersihan ni satu benda yang time betul. puasa ni kau tak bersih, kau tak puasa tak lah. puasa lah. Malam Takkan kau tak mandi benda tu sampai ke pagi. Betul, tapi boleh lah, betul. Ada tak silap aku, bukan ada pandangan kalau macam contoh, suami isteri yang bersetubuh di malam hari, katakan dia tertinggal solat subuh, dia terbangun-bangun dah tengah hari kan, dia sebelum Zuhur, sebelum ke-12 wajib mandi. Dia kena mandi. Kalau selagi mana sebelum Zuhur, dia lepas lah solat, puasa dia tu sah. Oh pula dah. Aku tak tahu. Aku no comment that. tak dibuka. Takut lah. Boleh tak ni aja pasal buka kan. Ni bukan pasal hantu, aku sediakan sikit Sebab ada kat Twitter itu ada satu daripada dia mufti kot, dia bagi tahu ada satu benda yang dia hukum dia harus berbuka puasa dengan berjimat dengan isteri. Pula. Aku rasa macam apa betul ke ni? Dia ada satu modul tu, dia kata okey, hukum berjimat dengan isteri untuk berbuka puasa adalah hukum ni harus. So contoh time tu macam kau yelah mungkin time tu kita tertidur, tak ada makanan. Jom. Konten eksplisit dia tu. Benda tu harus Takut. Allahumma lakasumna. Wabika amanah. Aku okey lah, dua orang lah. Benda tu ada dekat Twitter. Aku rasa dah ada dalam Aku rasa portal mana, aku dia just lupa. menentukan hukum. Meletakkan hukum. Sebab mungkin ada orang bertanya. Ada orang tanya dan yelah harus, dia bukan sunat. Yes. Tak adalah. Aku just nak highlightkan benda tu untuk orang Teruk yang no. untuk orang yang dah berkahwin. Minum ayak lah. Teruk no. Yelah, tak, kalau ada persoalan dia bagi tahu hukum Tak je ada lah. makanan. Faham tak? Tak ada makanan. Darurat ni. Nak batal puasa macam mana? Boleh jadi juga. Telan Leo. Kalau aku nak try cari vibe hantu lagi tak? Boleh. Aku try cerita hantu. Ada cerita hantu, Boleh. Try lah, try. Sikit, Try boleh lah. Adakah berlaku di bulan puasa? Mungkin tak tahu. Wallahualam. Mungkin. Wallahualam. Tapi cerita ni dia berlaku masa ni kisah isteri aku. Okey. Isteri aku sendiri. Isteri aku dengan kawan dia lah. Dengan masa tu diorang bersekolah dekat Kelantan. And then masa tu diorang ni masa tu sesi petang. Sekolah sesi petang. Dan masa tu diorang ni ada pendidikan jasmani. Ataupun bukan pendidikan jasmani lah, maksudnya macam hari sukan lah. So diorang akan spend masa diorang lebih banyak dekat dekat apa? Padang. So bila diorang banyak melebihkan masa kat Padang, dan isteri aku pula dengan kawan dia ni orang yang menjaga orang props.
Maksudnya dia yang akan ambil kutip bola, dia yang akan kutip kon, kutip apa benda semua tu lah, penghabisan dia kan. Kira macam yang finishing lah. Tetapi kau tahu tak ada satu benda ayat ni yang orang kata, padang ni jangan mai tengah hari senja. Sebab ada benda yang tengah ni. So nak kata jadi benda tu, nak buat cerita, nak jadikan cerita, bini aku hari tu dengan kawan dia tu lah, dia kena kan, macam aku cakap, dia buat finishing, kira macam dia penghabisan. So bila orang dah clear, semua dah balik, kutip kon semua, dia kena ambil kutip kon. So bila dia dah settlekan semua tu kan, masa tu dah pukul 6.50. Damn. 6.50. So bila dah pukul 6.50, adakah masa ni bulan puasa? Wallahualam. Mungkin. Mungkin. Masa tu dah Kita pukul kena tanya sikit balik. Pukul 6.50. So nak jadikan cerita pukul 6.50 tu, lepas tu bini aku ni dengan penuh rasa macam risau, takut, dia cakap kat kawan aku, cakap kawan dia, 6.50 dah ni, jom lah turun 6.50 dah. Turun mana? Turun lah, sebab padang dia tu adalah macam macam ada, dia sekolah dia tu padang dia bertangga. Maksudnya padang belah atas ni padang belah atas. Ni sekolah kena naik, ni padang. Kena naik tangga. So dia kata kan 6.50 lah ni, jom turun padang lah. 6.50 turun padang. So turun lah, 6.50 turun lah. Sebab pukul 7 guard akan datang kunci padang. Padang, kunci pagar padang. So dia nak 6.50 tu, dia nak turun dah, dah on the way turun dah. Nak jadi cerita, ada benda tertinggal dekat padang tu. Tak patut. Pukul apa tu? Pukul apa? Masa tu 6.50, 6.50. Tu time masa tu dah on the way nak pergi ke sebelah senja dah, pukul 7 dah. So nak jadikan cerita, bila jadi macam tu, so diorang tu tengah contemplated lah. Dia rasa macam, nak naik tidak ni, tapi esok sekolah. Kalau barang tinggal, esok kena marah. So diorang ni pun berpakat lah. Diorang pun cakap, okay, sekarang 6.50, guard tutup pukul 7, apa kata kita pergi je, naik je. So diorang kata, So dah diorang setuju, pergilah naik atas, nak pergi ambil barang. Nak jadikan cerita lagi, benda tu jauh, Hujung padang. Hujung padang. Padang dia besar, and then benda tu kat hujung padang. Okey lah, dengan penuh rasa ni, dah rasa macam okay, this is 6.50, kita kena pergi lah. Pergilah. Masa dah pergi tu, kat hujung padang tu dah ambil lah barang tu, dah settle semua kira macam buat second lah, macam final tengok kan, buat check balik semua tu kan, betul dah tak ada kan. Okey, tak ada lah, jom balik. Nak jadikan cerita, bisa balik tu, masa diorang dah patah balik nak pergi tu, daripada 2 langkah macam bunyi diorang bergerak kan, dia dengar ada something kat belakang. Damn. Bunyi apa? Tapak kaki? Ada orang ketiga. Maksudnya ada juga. Ada orang ketiga. So ada dua entiti. Maksudnya sorry, maksudnya diorang bini aku, kawan dia. Dia tengah jalan ni lah. Maksudnya macam aku dengan kau tengah berjalan, tiba-tiba kita ada rasa macam something ada bunyi kat belakang. Ada bunyi. Bini aku dengan kawan dia berhenti. Terdiam. Dia cakap, dia tengok sini, sekarang kau apa? 7. Lepas tu dia dengar daripada bunyi kat guard tu tau, ada siapa lagi tau kat atas tu? Kelantan lah. Dia Kelantan cakap, siapa lagi kat atas tu? Lepas tu bini aku dari sini, dia cakap ada, kejap, mentah. Tadi ambil bagai. Lepas tu guard tu marah, mu buat apa kat atas tu? Baik tu kau mentah, cepat. Kawan tengah belakang dengar ada bunyi something. Nak pusing, takut. So jalan balik so slow. Jalan ke depan nak turun pergi ke pagar, nak balik. Bunyi lagi. Damn. Dia ada dekat atas lagi masa tu. Masa kat atas. Oh, nak turun nak lah. turun lah. Sebab masa tu nak turun, sebab tu guard dah marah dah, sebab nak tutup pagar. Lepas tu bini aku bila tengok dah macam nak bergerak tu pun ada bunyi cik. Dia tengok kawan aku, dia tengok kawan dia, lari. Kau rasa apa yang jadi? Terjatuh. Holy shit. Babi takut sial. What the fuck? Holy shit. Terus macam tu. Holy shit. Bapak seram. Dia lari. Dia orang pun lari. And then without any second glance ke apa ke, terus turun. Lepas tu
Lepas tu guard tu cakap, buat gapo kat atas tu, kau 7 dah ni, senja dah ni mu nak duduk di atas tu. Dia kata, buat apa tu kan? Dah balik pergi surau dulu, ambil wuduk. So tutup pintu pagar semua, dan bini aku pun balik lah. Dan itulah cerita. Dan aku, masa aku dengar cerita ni kat bini aku, goosebump bro. Wow, kalau aku dengar daripada sikit tak tahulah macam mana. Goosebump bro. Wow, ini pun Aku goosebump. tak boleh goosebumps. Tebal. Holy shit. Nak lagi cerita? Satu lagi? Ada, Bini boleh, aku Boleh. Power Boleh, lu cerita chicken. Aku cakap bini aku dah seorang storyteller yang bagus. Okay, ini cerita dia adalah di Kau Yang Telendu kan. Bini aku dan aku bersekolah belajar dekat UiTM Shah Alam. Dan bini aku dia duduk dekat Seksyen 7, dekat area kedai makan semua tu kan. Dekat duduk atas. PKNS kot. Lepas tu so rumah kedai ni dia ada 3 bilik. 3 bilik macam bini aku masa ni, okey, individu yang ada sekarang ni dekat dalam rumah tu ada 4 orang. Ada bini aku, adik dia, kawan dia nama dia Ijat. Lepas tu satu lagi Bukan aku, bukan. Ijan. Oh, Ijan. Lepas tu satu lagi ada seorang perempuan. Tapi aku tak tahu nama dia. Tapi dia just roommate je lah, Tak housemate penting, je lah. dia tak penting dalam cerita ni. Dia housemate lah. Okay, so nak jadikan cerita, bini aku ni dia tengah duduk dengan adik dia, dengan Ijan dalam satu bilik, melepak lah. Yang seorang lagi punya housemate ni dalam bilik satu lagi. So Dia penting dalam cerita ni. Dia penting dalam cerita ni. tak, kiranya nak cakap sebenarnya adalah orang dalam bilik tu. Okey. Okay. Bilik satu ni je yang kosong. So 3 bilik, 4 orang. 3 tengah lepak satu bilik, seorang tengah duduk dalam bilik dia. Satu lagi bilik kosong. Satu bilik kosong. Okay. Lepas tu adik bini aku ni, Ika, dia cakap, dia kata ada dengar bunyi nangis lah. Holy crap. Ada dengar bunyi nangis lah. Dia kata macam tu. Lepas tu bini aku ni, apa mau kata gitu? Waktu pukul Masa ni macam malam lah. Okay. Apa mau cakap macam tu lah, tak ada benda lah semua tu kan. Dia kata tak ada bunyi nangis. Tu kot. Mungkin dia kata tu housemate tu tengah ada problem kot kan. So ketuk pintu kan. Dia cakap nama tu kan. Okey tak? Mau okey tak semua tu kan? Kenapa? Ni bini adik aku cakap ada bunyi nangis. Ada bunyi nangis semua ni kan. Lepas tu sekali dia kata nangis? Tak ada lah. Aku tengah dalam bilik, tengah buat kerja aku je, tak ada benda pun kan. Nak jadi cerita kan satu bilik kosong. Ada satu bilik tu kosong. So tak ketuk lah. Sebab bini aku ni dia ada feel macam apa hal tiba-tiba kan. Tapi bini aku ni dia ada tendensi yang dia kata kalau macam benda tu, kalau kita perlu buat bodoh, tak perlu layan. Lepas tu dia orang pun duduklah balik bilik 3 orang. Duduk balik. So bila duduk 3 orang tu, duduk dalam bilik 3 orang balik, sembang-sembang balik. Lepas tu Ijan, kawan dia, kata macam ni, aku dengar bunyi teresak-resak Bunyi teresak-resak. orang dah dengar ni. Oh, tadi orang lain yang dengar. Ni Ijan Tadi pula. adik dia. Tadi adik Ika dia. tu. Oh, tadi Mula Ika. Mula Ika, lepas tu So Ijan. Ijan pula. Ijan ni dia cakap, aku ada bunyi teresak-resak. Lepas tu bini aku cakap, tak ada benda lah, mungkin bunyi kat bawah kot, sebab kedai makan kan, semua tu kan. Tapi dia punya bunyi teresak-resak tu bunyi macam yang horror. Dia bukannya bunyi yang bukannya kedai orang makan. Yang kalau punya orang Macam makan menangis seorang. dia menangis seorang yang sayup kan. So bila nangis ni tu kan, lepas tu bini aku cakap kenapa kau dengar bunyi macam mana? Bunyi teresak-esak lah, macam bunyi nangis, macam bunyi meratap semua tu kan. Lepas tu Ijan tu daripada tengah relax, muka dah macam takut. Macam muka dah ni kan, Muka cuak jatuh muka dia. muka Ketat cuak lah. lah. Muka cuak lah. Lepas tu bini aku cakap tak apa, relax, tenang, tak ada apa. Lepas tu bini aku pergi tengok muka Ika. Muka Ika tu muka nak nangis. Oi, ya Allah. Muka nak nangis. Ika yang nangis. Adik dia lah. Oh. Lepas tu bini aku cakap, bini aku sendiri cakap dalam dialog dia, dia cakap, mu nangis, aku tem. Woi, fighter. Bini aku sendiri cakap, Fighter. sebab kita dah nampak, kita dah menunjukkan kelemahan tau. Faham. Kita dah buka open macam
Anik cakap kita mau buka. So dia cakap, mu nangis, aku tear mu, aku pukul. Lepas tu Ijan tu daripada buat muka macam tu kan, macam ni. Damn. Macam ni. Oh, dia kacau pendengaran. Dia macam ni, dia dengar. macam ni. Lepas tu dia macam dia buat macam tu kan. Lepas tu bini aku cakap, Ijan, tenang, tak ada apa, relax. Kita sembang, kita buat biasa kan, buat biasa. So daripada dia buat macam tu, Ijan tu buat relax, tenang balik duduk dalam diam tu kan. And then tengah-tengah sembang tu, semua tu kan, tiba-tiba Ijan, aku dengar lagi. Macam ni. Dia buat macam tu. Betul. Habis tu wife kau dengar seorang lagi tak dengar? Aku tak dengar. Ika pun tak dengar. Fighter tu. Ijan tu dengar. Dia kata, aku dengar lagi. Tapi masa ni bunyi tu dah jauh. Dah lama. Betul. Makin jauh, makin dekat. Yes. What Bunyi the tu fuck? dah jauh. Yang masa first dengar tu dekat. Yang ni jauh, yang bunyi sayup yang jauh. Goosebumps sial. Lepas tu bini aku pun cakap, relax, tenang, tak ada apa-apa kan. Dan akhirnya daripada melepak, diorang pun keluarlah fly. Diorang dah tak boleh nak duduk dah. Itu rumah sewa masa tu rumah sewa. Nak jadikan cerita, lepas tu kira macam dah habis tu, diorang tu beritahu kat kawan tu, dia tak beritahu kat yang seorang lepak tu lah, sebab tak nak bagi takut ke apa kan. Diorang turun lah. Dan itulah cerita. Adakah benda ni terjadi pada bulan puasa? Mungkin. Wallahualam. Dah puasa ke masa tu? Tak tahu. Tak tahu. Dia Kena tanya wallahu Shikin alam. lah. Kena tanya Shikin lah. Okay, itulah. so kalau kita minta komen dekat Spotify, dekat YouTube, kalau korang rasa korang nak isteri Anwar datang Yes, aku untuk nak. berkongsi cerita, sila. Sebab bini aku ada satu cerita lagi, tapi nanti nak later. chicken. Please komen Nak nak chicken. AJ chicken tu CKIN. Gitu. Nak chicken Yeah. Komen nak chicken, kita akan bawa chicken. Kita usaha kan. Kita akan usahakan. Yes. Kita dengar dua cerita dia ni. Dua cerita ni memang power pada aku. Yes. Macam yang bunyi yang tu, kau punya last tu aku dah macam masa yang jin tu kau cakap yang kena buat dosa tu, aku dah macam aduh, benda lah. Aku dah macam risau dah. Kalau kau masuk soundtrack Ulit Mayang tu, aku belarang ni. Okay guys, thank you for listening to the episode. It's been an honor for you to listen. Bayangkan kejap Bayangkan ada orang balik on the way nak balik raya malam. Malam raya. Pasang Spotify. Apa cerita? Settle. Tapi yang paling penting adalah kau jangan pasang kan, aku padam lah. Kau pause ke ataupun kau next episode je lah. Aku gerak siang, aku tak gerak malam. Gerak siang, memang tak malam. Sila dengar podcast ini. Ujung-ujung baru cakap. Sila dengar podcast ini di waktu siang. Yeah. Like always, thank you so much for listening. And like macam biasa, take care, and we will see you guys in the next episode. Bye bye. Assalamualaikum.